ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala izin lagi teman kita untuk perkongsian ilmu tajwid. يقرأ القرآن غضا كما Okey, tolong tutup mic ya. Yang apa ni, tolong tutup mic. Kita dah mula sekarang on kita ni ya. Oh, sekejap. Izwin ada ke? Ada Ustaz, Alhamdulillah. Okey, terus ya. Kenapa? InsyaAllah ya, kalau apa ni nanti Izwin akan rakam ya kita punya apa ni, pengajian ni. Jadi kalau untuk melihat balik ulang kaji ya, nanti Izwin akan hantar pada kita dah dia punya rakaman tu nanti insyaAllah. Jadi untuk maklumat ya, kelas yang kita buat ni pada hari Rabu ya, setiap hari Rabu selepas grup talaki yang lepas isyak ni, kita akan ulang pada pelajaran-pelajaran yang lepas. Ya. Dan kita akan tumpukan pada satu-satu hukum aja. Kita tak akan buat banyak-banyak ya. Jadi contoh malam ni nanti kita akan kongsi tentang hukum mad lazim ya. Okey, malam ni tajuk kita mad lazim kalimi. Ya, kita tak akan sentuh yang lain. Okey, mad lazim kalimi dia masih lagi dalam kumpulan mudud ya, hukum-hukum mudud iaitu hukum-hukum mad. Dan dia diletak di bawah kumpulan mad far'i. Mad far'i. Nanti kita tengok apa itu mad far'i ya. Sebelum itu kita faham dulu apa yang dia katakan mad ni tadi. Ya, makna mad ni tadi adalah dari segi bahasa dia bermaksud penambahan atau pemanjangan. Ya. Pada istilah memanjangkan suara dengan salah satu huruf mad atau huruf lin. Ya. Jadi huruf mad kita tahu alif, waw, ya dan huruf lin adalah ya dan waw yang bertanda sukun. Nah, yang tu. Yang nak dipanjangkan pada huruf-huruf mad ni lah ya, dalam bacaan nanti. Okey, ini matan yang memberitahu kita tentang huruf-huruf mad iaitu wai kata dia ya. Maka hendaklah dipanjangkan pada huruf-huruf waw, alif ataupun ya ni dengan syarat-syarat dia lah. Pada huruf waw, huruf sebelumnya berbaris dhammah. Kalau alif, huruf sebelum alif ni berbaris fathah, itu baris atas. Dan kalau huruf ya ni pula, huruf sebelumnya berbaris kasrah atau berbaris bawah. Jadi pastikan ya, pemanjangan pada huruf-huruf mad ni paling kurang 2 harakat bagi kumpulan mad asli. Bagi kumpulan mad far'i yang akan kita bahaskan malam ni ya, pemanjangan dia dalam bacaan wasal boleh mesti dibaca ya 4, 5 ataupun 6 harakat bergantung pada hukum tu. Ya, hukum tu diletak di bawah nama apa hukum tu. Ya, jadi ada yang dibaca dengan 4 harakat, ada yang dibaca dengan 6 harakat. Baik, untuk mengenali huruf hukum mudud ni pada alif, waw ataupun ya, iaitu huruf-huruf mad, dia tidak membawa baris. Dia kosong aja ya. Yang itu hukum mad. Kalau di atas alif ni atau di atas waw ataupun ya ada huruf hamzah atau di bawah dia ada huruf hamzah, itu bukan huruf mad. Jangan dipanjangkan pada alif atau waw ataupun ya yang kita dah belajar pada pertemuan yang lepas. Baik, kita faham ya bagaimana hukum mad ni terjadi dan ini rasanya masing-masing dah sedia maklum ya. Kita dah ulang beberapa kali, harap-harap tak boleh ingat lagi ya. Kita skip dulu yang ni tak apa. Okey, daripada situlah berlakunya dalam hukum mudud ni ataupun ahkamul mad ya. Dia berpecah kepada 2 kumpulan. Satu kumpulan mad asli, satu kumpulan mad far'i. Mad far'i yang kita akan bincangkan malam ni. Mad asli kita dah tahu ada 4 hukum yang dibaca dengan 2 harakat.
bergantung cara bacaan kita dalam keadaan wasal ataupun waqaf yang kita dah sebut pun pada pertemuan yang lepas. Jadi pada mat far'i ni yang kita tumpukan nanti, yang ada yang dibaca 2 harakat, ada yang dibaca 4 atau 5 dan ada yang wajib dibaca dengan 6 harakat. Inilah keseluruhan hukum-hukum yang ada di dalam ahkamul mat. Satu kumpulan dia duduk di bawah mat asli, ada 4 hukum di situ. Dan satu lagi kumpulan dia duduk di bawah mat far'i. Ada 9 hukum campur satu. Nanti kita tengok hukum-hukum tu Ini keadaan huruf-huruf mat apabila dia berada bersendirian, dia dibaca dengan 1 harakat. Contoh pada alif alif lam mim. Pada alif tu tidak dipanjangkan dibaca sekadar 1 harakat juga Tetapi bila sebelum dia tu hadirnya huruf yang berbaris atas, maka dia dibaca dengan 2 harakat Ini jangan lupalah raihkan. Kemudian apabila selepas huruf mat tu dia bertemu dengan hamzah, maka ada kalanya kita baca dengan 4 atau 5 harakat. Boleh kalau dalam hukum mat wajib. Dan apabila dia bertemu dengan sukun, dia boleh dibaca dengan 2, 4 atau 6. Yang ini kita dah bahas pada pertemuan yang lepas. Dan ada juga yang duduk di dalam huruf yang akan kita bahaskan nanti insya-Allah. Begitu juga dia duduk dalam kalimah. Yang pemanjangannya wajib dibaca dengan 6 harakat dan ada juga huruf yang dibaca dengan 2 harakat Ini istilah-istilah Kalau 2 harakat tu dia panggil qasar. Kalau yang baca dengan 3 harakat dipanggil fuwaid qasar. Bagi yang dibaca dengan 4 harakat dipanggil tawassud. Kalau 5 harakat dipanggil fuwaid tawassud. Dan yang dibaca dengan 6 harakat disebut sama ada isba' ataupun tul ataupun mat. Inilah istilah-istilah dia. Jadi istilah-istilah ni perlu kalau kita membaca matan. Dalam matan dia akan sebut istilah-istilah ini Dia kata dibaca dengan qasar atau dibaca dengan tawassud atau dibaca dengan tul ataupun isba'. Itu istilah-istilah yang digunakan lah. Ini sebagai maklumat tambahan. Baik, dalam ahkamul mat tadi kita tahu ada 2 kumpulan Satu kumpulan mat asli yang di dalam dia ada 4 hukum dan kadar baca panjang bacaannya adalah 2 harakat. Yang ini kita dah bahas yang pada kelas yang lepas Satu lagi kumpulan mat far'i yang berlaku bersebab sama ada dia berjumpa hamzah atau berjumpa dengan sukun, yang akan kita perhatikan selepas ni nanti bagaimana kejadian tu. Dan di sana ada 9 hukum campur satu. Dan kadar panjang bacaannya ada yang dibaca dengan 2 harakat, ada yang dibaca dengan 4 dan ada yang dibaca dengan 6 harakat. Ini kita kenal dulu tentang hukum-hukum yang berlaku berkaitan dengan pemanjangan tadi. Okey, pada hukum ni pada mat asli kita dah bentangkan pada 2 minggu yang lepas Jadi untuk malam ni kita masuk kepada hukum mat far'i. Jadi dalam mat far'i ni pun kita dah bahaskan sebahagiannya, tapi kita kenali dulu. Bila kata mat far'i dia berlaku dengan sebab, iaitu selepas hukum mat tadi, sama ada huruf mat tu alif, waw ataupun ya, dia bertemu dengan hamzah ataupun sukun. Selepas mat asli, dia berjumpa sama ada hamzah ataupun sukun. Maka itulah yang dikategorikan dalam kumpulan mat far'i. Jadi, bila dalam hukum mat far'i, perlu dijagalah tentang pemanjangan harakat dia. Sama ada dia perlu dibaca 2 harakat atau 4 ataupun 6. Kerana dia, pemanjangan harakat ni, dia dikategorikan sebagai lahan dalam kumpulan lahan. Sama ada dia lahan jali ataupun lahan khufi. Kedua-dua bentuk kesalahan ni, sama ada kesalahan jali atau khufi, perlu dielakkan. Yang ini pada kelas tajwid
kitab kita, berkitab hari tu ada kita bahaskan dan terangkan sedikit-sedikit. Yang jali ini ialah satu kesalahan yang boleh dikesan oleh orang awam. Bertukar huruf, bertukar kalimah, yang itu antara dia. Manakala kesalahan khafi ini kesalahan yang agak tersembunyi, bagi yang mahir dapat kesan. Contohnya dengung yang tak sempurna, sama ada dengung ni dengung ifa ke dengung idgham ke. Bunyi dengung tapi kita tak dapat nak pasti sama ada dengung ifa atau idgham. Cuma yang mahir mereka yang mahir dia boleh kesan cara bunyi dia tu. Yang berkaitan dengan makhraj dan sifat. Okey, tak apa, kita akan ulang nanti pada tajuk ni akan datang. Okey, mad far'i dia berlaku dengan sebab berjumpa hamzah ataupun sukun selepas mad. Maka di sana terbitlah 9 hukum campur 1. Yang dimaksudkan 9 hukum campur 1 tadi dalam gambar rajah yang awal tadi ada yang bertemu dengan hamzah, yang bertemu dengan sukun. Yang bertemu dengan sukun pula ada sukun arid, ada yang sukun asli. Yang campur 1 tu adalah dia merujuk kepada mad badal. Mad badal dia terbalik pula huruf hamzah bertemu dengan huruf mad. Jadi huruf mad tu alif waw ya lah. Sepatutnya mad far'i huruf mad bertemu dengan hamzah. Tetapi pada mad badal ni huruf hamzah bertemu dengan mad. Itu yang dia campur 1 tadi tu. Dia ada beza sedikit saja di situ. Dan kadar baca panjangan ni kalau mad badal tu 2 harakat lah. Kalau mad selain daripada itu, dalam kumpulan mad far'i, ada yang dibaca 4 ataupun 5 harakat dan ada yang wajib dibaca dengan 6 harakat. Okey. Mad far'i, dia dipisahkan dengan 2 keadaan. Yang dibaca panjang tu sama dia dipanjangkan kerana maknawi, dari segi makna kalimah tu sendiri, ataupun dari segi lafaz dia. Yang maknawi ini ada 2 hukum, mad tabriyah dan mad ta'zim. Yang ini untuk maklumat sahaja. Dalam bacaan qiraat Hafs an Asim, Tariq Shatibi, mad tabriyah dan mad ta'zim ni tidak diraikan Mad tabriyah ni untuk maklumat, kita membaca dengan 2 harakat mad asli Tetapi ada qiraat yang membacanya dengan 6 harakat. Yang ni tul ataupun isba'. Seperti kalimah la raiba fi, kan? La tu dia baca dengan panjang. La raiba fi. Dia panjangkan di situ. Mad ta'zim tu juga begitu. Dia panjangkan pada huruf mad. Pada kita mad ta'zim, kita baca dengan hukum mad jaiz. La ilaha illallah. Pada la tu Tapi mad ta'zim ni bermaksud mengagungkan, membesarkan. Dalam azan contohnya yang kita panjangkan, la tu berlebihan yang tu. Jadi kita tidak bahaskan dalam qiraat Hafs an Asim. Cuma sebagai ilmu sajalah di sini Yang kita nak tumpukan pada lafzi di bawah lafzi, sebab lafaz ni tadi mad bertemu dengan sukun ataupun mad bertemu dengan hamzah. Di sanalah terbitnya berbagai-bagai nama hukum dalam kumpulan ahkamun mad tadi. Baik. Untuk malam ni, kita akan tumpukan kepada mad bertemu dengan sukun. Di bawah tajuk lafzi tadi, apabila mad asli bertemu dengan sukun, dia dipecahkan kepada 2 keadaan. Pertama, sukun arid. Satu lagi, sukun asli. Bila mad bertemu dengan sukun arid, ada 2 hukum di bawah dia iaitu mad lin arid lis sukun dan mad arid lis sukun. Bila mad bertemu dengan sukun asli, ada 2 juga hukum di bawah itu, iaitu dia berlaku di dalam harfi, yang ini dalam huruf, pertemuan mad bertemu dengan sukun asli itu dia terjadi di dalam huruf itu sendiri. Dan ada juga mad bertemu dengan sukun asli ini
dia berlaku di dalam kalimi ataupun kalimah. Okey. Jadi untuk sukun arid, kita dah bentangkan pada pertemuan minggu lepas ya, kalau masih ingat lagi. Jadi kita tinggalkan dia. Tumpuan kita sekarang pada sukun asli. Mat bertemu dengan sukun asli, ada dua kumpulan di situ. Dia bertemu di dalam huruf yang dipanggil harfi ataupun dia bertemu di dalam kalimi ataupun kalimah. Baik. Apabila mat bertemu dengan sukun asli di dalam huruf, ya, ada dua hukum di bawah dia. Iaitu yang disebut mat lazim harfi musaqqal, mat lazim harfi mukhaffaf. Ini nama-nama hukum ni. Apabila mat asli bertemu dengan sukun asli di dalam kalimah pula ataupun kalimi, ada dua hukum juga di sana. Iaitu mat lazim kalimi musaqqal dan mat lazim kalimi mukhaffaf. Baik, untuk malam ni kita akan bentangkan di bawah tajuk mat asli bertemu dengan sukun asli yang berlaku di dalam kalimah. Ya. Jadi kita akan kenali hukum mat lazim kalimi musaqqal dan mat lazim kalimi mukhaffaf. Okey, apa yang dikatakan musaqqal, mukhaffaf nanti kita tengok sedikit hari ni ya. Baik. Di bawah hukum mat lazim kalimi musaqqal itu contoh dia. Ya, yang bertulisan merah tu. Atuhajuni tu. Itu contoh hukum mat lazim kalimi musaqqal. Manakala contoh mat lazim kalimi mukhaffaf pada kalimah yang merah tu juga al-ana tu. Okey, untuk maklumat, mat lazim kalimi musaqqal terdapat di 100 tempat di dalam Al-Quran. Ada 100 tempat ya. Jadi bacaan dia tu kena jagalah pada hukum mat lazim tu sendiri. Pada mat lazim kalimi mukhaffaf, contoh dia pada satu tu aja, al-ana tu tadi. Ya. Okey. Okey, kita proceed dulu. Ya. Bagaimana untuk mengenali mat lazim kalimi? Ini yang penting ni kan. Untuk mengenali mat lazim kalimi cukup mudah. Ya. Pertamanya apa yang kita perlu perhatikan adalah adanya mat asli di situ. Mat asli kita boleh kenali dengan huruf yang berbaris atas selepas dia ada alif. Biasanya di atas alif ataupun huruf mat, dia akan letak tanda simbol mat ya, yang panjang melintang tu. Ini mat asli asal dia ya. Kemudian selepas mat asli dan huruf mat tu ada tanda melintang di atas tu, selepas dia akan berjumpa dengan satu huruf yang bersabdu. Inilah contoh mat lazim. Dan apabila mat bertemu dengan huruf yang bersabdu, dikenali sebagai mat lazim kalimi musaqqal. Kemudian satu lagi, selepas mat. Ini mat badal. Apabila hamzah dulu jumpa dengan huruf mat, dikenali sebagai mat badal. Tetapi dalam kategori mat asli jugalah. Dia dibaca dua harakat tadi kan. Tetapi apabila di atas huruf mat, iaitu huruf alif, ada tanda melintang tu, dia akan berjumpa dengan satu huruf yang bertanda sukun, yang hitam ya, pada lam tu. Ini juga mat lazim. Tetapi kerana selepas mat badal tu, dia berjumpa huruf yang bertanda sukun, ya, maka dia dikenali sebagai mat lazim kalimi mukhaffaf. Jadi ini cukup mudah ya, kita nak kenal sama ada dia mat lazim kalimi musaqqal ataupun mat lazim kalimi mukhaffaf. Okey. Yang penting yang ni ya, bagaimana untuk membaca hukum mat lazim kalimi musaqqal ataupun mat lazim kalimi mukhaffaf tadi. Okey. Pertamanya, okey, kalau kita yang ada Al-Quran tu kan, cuba selak sekejap pada muka surat 137 sebagai bolehlah buat tanda kan, kalau masa kita membaca nanti kita perasanlah nanti kan. Di muka surat 137 tu ya, surah Al-An'am ayat 80 tu.
Jadi di sana kita akan berjumpa dengan mad lazim. Ya, ada dua mad lazim di situ. Jadi bagaimana untuk bacanya? Di mana mad lazim di sini? Itu ya. Pada mad, di sini kena baca 6 harokat. Ya. Dan satu lagi pada ju tu ya. Ha tu kena baca 6 harokat. Ju tu kena baca 6 harokat. Ya. Kemudian jangan lupalah gunnah di situ. Nanti saya tunjukkan kenapa berlakunya pemanjangan bacaan di situ. Dan satu lagi ya, pada surah Al-An'am juga ya, ayat yang sama ya, di mana bagaimana berlakunya mad lazim kalimi musaqal ni tadi. Dan bagaimana untuk membacanya. Pertama kita perhatikan pada ha yang berbaris atas, selepas dia ada huruf alif mad, di atas huruf alif mad ada tanda melintang tu. Ini mad asli. Ya. Kerana dia berjumpa dengan huruf yang bersabdu selepas dia, ya, maka dinamakan di sini hukum mad lazim kalimi mustaqal. Jadi bagaimana terjadi mad lazim kalimi mustaqal tadi apabila mad bertemu dengan sukun asli. Jadi cuba kita perhati, kita bedah huruf ni ya. Pada ha ni tadi, mad asli, dia berjumpa dengan sukun asli. Sukun asli, dia terdapat di dalam huruf yang bersabdu. Jadi kita dah kenal, setiap huruf yang bersabdu, dia mengandungi dua huruf di situ. Ya, huruf pertamanya sukun, huruf keduanya berbaris. Dua huruf yang sama, apabila huruf pertama dia sukun, huruf keduanya berbaris, maka dicantumkan huruf tu menjadi satu dan di atas huruf tu diletaknya tanda sabdu. Ya. Jadi bila kita bedahkan balik huruf jim yang bersabdu tu, kita akan jumpa ya, jim yang pertama sukun, jim yang kedua berbaris atas. Maka jim yang pertama itulah sukun asli. Jadi ha mad asli bertemu dengan jim sukun asli di dalam satu kalimah. Di sinilah berlakunya hukum mad lazim kalimi mustaqal. Ya. Kerana huruf jim tu bersabdu, jadi mad bertemu dengan huruf yang bersabdu. Maka bacaan dia hendaklah digabungkan alif mad tu tadi setelah dipanjangkan 6 harokat, digabungkan dengan huruf jim tu dulu. Ya. Wahajjahu. Pegang dulu jim tu baru dibariskan dia. Ya. Pastikan suara waha, ha mad asli yang ada di situ ya, kerana dia dah bertukar menjadi mad lazim, maka pada alif mad tu perlu dipanjangkan 6 harokat. Tak mau kurang pada tu. Inilah bagaimana berlakunya mad lazim kalimi mustaqal tadi. Okey. Jadi pada ha tu dibaca 6 harokat. Dan ini satu lagi contoh. Pada ayat yang sama juga. Pada kalimah atuha tu, ha tu adalah mad asli. Kemudian selepas dia berjumpa dengan jim yang bersabdu, yang memberi maksud ada dua jim di dalam tu. Satu sukun asli, satu lagi jim yang berbaris depan. Jadi bila jim berbaris depan, dia berjumpa dengan huruf waw mad, maka mad asli lah. Selepas jim berbaris depan dengan waw, huruf mad selepas dia berjumpa pula huruf yang bersabdu lagi di depan dia tu, iaitu nun ya. Jadi nun yang bersabdu juga bermaksud ada dua nun di situ. Nun pertama dia sukun asli dan nun keduanya berbaris bawah tu. Jadi dalam kalimah ini ada dua hukum mad lazim kalimi mustaqal. Maka dalam bacaan hati-hatilah ya. Di mana pada ha ni, ini mad asli, dia berjumpa dengan sukun asli. Di sini mad asli, dia berjumpa dengan sukun asli lagi satu. Ya. Jadi dalam bacaan, atuha ni perlu dibaca 6 harokat. Begitu juga pada jun tu, kena 6 harokat juga. Ya. Jadi sebelum ya, dibariskan nun, naklah didengungkan 2 harokat. Ya, kerana nun tu bersabdu, baru dibariskan nun, baris bawah dengan hukum mad asli pula. Ya. Okey. Kita
Rujuk pada muka surat 137 ya, pada ayat 80 tu. Contoh bacaan dia, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hajjahu qaumuh qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan. Jadi pastikan pada wahajahu, ha tu baca 6 harakat. Ya. Kemudian dia pegang jim yang bersabdu tu dulu. Ya. Jangan baca wahajahu qaumuh. Tidak ada musakol. Musakol bermaksud suara alif mat yang kita panjangkan 6 harakat tu, ya, dia masuk ke dalam jim. Ya, pegang dulu jim tu. Itulah musakol. Selepas dia pegang, sekadar 2 harakat, baru dibariskan jim tu. Masa dia pegang jim, itulah musakol. Sama juga dengan kalimah yang mat lazim yang berikut tu, atuhaju tu, ya. Qala atuhaju. Okey, ha dibaca 6 harakat, pegang jim tu sekejap, lepas tu baru dibariskan dia. Ju, setelah 6 harakat pada ju, ya, jangan dibariskan nun tu lagi. Pegang nun tu berserta dengung 2 harakat. Ya. Atuhajjunni, baru dibariskan ni 2 harakat lagi, ya. Jadi yang banyak yang kita terlepas pandang semasa talaki, ya. Ini untuk maklumatlah, ya. Pada mat lazim, ya, harakat mat lazim pada huruf mat tu kadang tak kesampaian 6 harakat, ya. Itu satu. Kemudian kita terlepas pandang untuk musakol, iaitu selepas mat tu kita tak pegang dulu huruf yang bersabdu. Jadi kena pegang dulu. Kemudian pada kalimah atuhajju ni, kesalahan dia kadang ha tu sama juga, kadang-kadang tak cukup 6 harakat, kadang 4 harakat saja. Kemudian dah pegang jim, jim tu dibaris baris dhammah untuk mat tu tadi, juga tak sampai 6 harakat. Kalau sampai 6 harakat pun diperhatikan, sampai nun tu dia tak dengung. Tak cukup dengung. Dia baca atuhajjuni fillah. Dia tak dengung 2 harakat dulu. Jadi selepas ini kalau kita bertemu dengan ayat ini nanti, pastikan ha tu dibaca dengan 6 harakat. Sebelum dibariskan jim dengan baris dhammah tu, pegang dulu. Selepas tu dibariskan jim yang dhammah tu 6 harakat panjang pada waw mat. Sebelum dibariskan nun, dengung dulu pada nun. Baru dibariskan bawah dengan hukum mat asli 2 harakat lagi. Okey. Yang pada ni tu mat asli. Ini biasanya okey, tak ada masalah. Biasanya pada pemanjangan suara mat dan pada dengung nun tu. Banyak yang terlepas pandang. Okey. Yang ini yang surah kita selalu baca. Okey. Iaitu surah Fatihah ayat yang ke-7 ni. Di sini juga terdapat mat lazim kalimi mustaqal. Tu pada ad-dhalin tu. Jadi kalau kita perhatikan di sini, di mana mat lazimnya dan bagaimana dia katakan mat lazim kalimi musaqal, kerana benda ni berlaku dalam kalimah, maka kalimilah disebut. Itu dia, apabila mat bertemu dengan huruf yang bersabdu. Dha tu mat, dia bertemu dengan lam yang bersabdu, maka di sinilah berlakunya hukum mat lazim kalimi musaqal. Maka di sini pada dha tu perlulah dibaca dengan 6 harakat, sebelum dibariskan lam, hendaklah pegang dulu musaqal, pegang dulu lam tu baru dibariskan lam tu. Kadang-kadang kesilapannya dha tu 4 harakat sahaja. Kemudian lam tu tidak dipegang, tidak ada hukum musaqal di situ.
Yang ni kita akan perbaiki masa bertalaki nanti. Okey, contoh bacaan dia. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selalunya yang berlaku pada mad lazim do tu 4 harokat. Lin tu pula yang panjang sampai 6 harokat. Kadang berlebih pula tu. Tak mau macam tu nanti. Yang nak dijaga pada mad lazim do tu cukupkan 6 harokat. Pada lin tu memadai dengan 4 harokat sahaja. Yang ini cuba latih masa kita menyemak masa bertalaki tu kan. Cuba kita biasakan. Ikhlaskan dalam bacaan tu, ikhlaskan kita nak menjaga tajwid di situ. InsyaAllah benda tu dapat. Kemudian sedikit saya nak sentuh di sini tentang ayat yang ini kesalahan pada ayat terakhir ni biasanya bunyi begini ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladdo. Tidak ada bunyi walad di situ. Dia wala saja. Walau. Setelah la, terus masuk ke dot. Dot ni dia ada sifat istitalah, iaitu memanjang pada makhraj dot tu. Walau, pegang terus begitu. Walau, jangan walad, do. Tak mau begitu lagi. Okey, seterusnya kita tengok satu lagi surah yang biasa kita baca. Tapi kadang-kadang masa bertalaki, terlepas pandang. Grup junior ambil perhatian sedikit di sini. Di mana di sini juga pada surah Ad-Duha ayat yang ke-7. Jadi cuba kita tengok di muka surat 596. Kita tengok supaya kita nampak jelas. Pada ayat yang ke-7 tu. Kadang-kadang kita tak perasan pasal apa benda ni dia berlaku di hujung ayat. Kita masa nak tukar. Okey. Di mana mad lazim kalimi musaqqal pada dola tu Okey. Di mana pada dalam kalimah tu kalau kita perasan nampak do dia berjumpa dengan lam yang bersabdu. Do ni mad asli, kemudian dia berjumpa dengan huruf lam yang bersabdu. Jadi untuk mengenali mad lazim kalimi musaqqal tadi, apabila mad asli dia bertemu dengan huruf yang bersabdu. Jadi bila berlaku demikian, di atas huruf mad, iaitu huruf alif, dia akan letak tanda simbol mad, iaitu simbol melintang tu. Bermaksud dia dipanjangkanlah bacaan dia tul ataupun isbaq ataupun mad. Dalam istilah tadi yang kita tengok. Jadi pastikan pada do tu bacalah dengan 6 harokat. Kemudian pegang dulu lam tu yang dikatakan musaqqal tadi tu. Digabungkan dulu. Baru dibariskan lam tu tadi. Contoh. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhall. Pegang dulu. Dhallan. Di sana ada dengung ifa. Ifa hakiki sughra. Jadi dengung pula di situ untuk dengung ifa. Biasanya. Jadi kadang-kadang yang terlepas pandang pada mad lazim satu, kemudian pada dengung ifa. Jadi selepas ni kita berhati-hatilah Sebab apa? Mad lazim kalimi musaqqal ni kita akan berjumpa dia kerap pasal dia berada di 100 tempat dalam Al-Quran ni. Jadi pada do dibaca dengan 6 harokat. Selepas panjang 6 harokat, pegang dulu lam tu untuk hukum musaqqal. Kemudian baru dibariskan lam. Lam tu bertanwin berjumpa dengan fa, maka ada hukum ikhfa hakiki di situ. Maka perlu didengungkan dulu lan fahada. Okey, di sini bila hukum ikhfa yang melibatkan huruf fa, jangan ada unsur-unsur menggabungkan dengung dengan fa. Pasal ikhfa dia baina dia antara izhar dan idgham. Itulah ikhfa.
Ya, kalau kita baca cara begini ya. Wa wajadaka dhallam fahada. Lam itu kita menggabungkan ya. Tanwin tu kita pegang fa terus. Ya. Sedangkan ikhfa bermaksud ya disembunyikan nun dengung nun ya beserta disembunyikan nun beserta dengung 2 harakat. Mana sembunyikan nun tu dulu ya baru kita ambil huruf fa yang berbaris tu ya. Wa wajadaka dhallan fahada lan fahada. Ya, begitu cara kita nak mengambil hukum ifat dengan fa ya. Ada yang membaca dia gabungkan dengung tu dengan fa, dia pegang antara dengung dan fa tu dibaca serentak ya. Untuk ikhfa dia tidak begitu yang kita dah sebut pada hukum nun sakinah dulu. Apa pun tak apa bila masuk balik ulangan untuk hukum nun sakinah kita akan ulang balik tentang tajuk ni insya-Allah. Untuk malam ni kita tumpukan pada hukum mad lazim kalimi musaqal ya. Kemudian pada mad lazim kalimi mukhaffaf tadi ada satu contoh saja ya. Al-ana yang tadi tu. Jadi yang tu sama ajalah bacaan dia. Dah tu dia baca 6 harakat, pegang aja lam yang sukun tadi. Al-ana wa qad. Jadi bacaan dia satu wajah tu je. Dan contoh dia satu kalimah tu sajalah. Ya, tidak ada yang lain. Sedangkan mad lazim kalimi musaqal ni ada 100 contoh dalam Al-Quran. Okey. Itu sedikitlah ya. Kalau ada kemuskilan apa ke nanti kita akan bahaskan kemudian ya. Okey, pada tajuk minggu depan kita akan masuk sedikit mad farqa yang bermaksud membezakan ya. Jadi apa yang dikatakan mad farqa ni tadi pada pertemuan akan datang ni kita akan perhatikan untuk contoh-contoh dia. Jadi kalau ada kemuskilan kau tak faham masa kita bertalaki nanti boleh lontarkan soalan-soalan atau kemuskilan tu nanti insya-Allah. Wallahu alam. Ya. Baik, kita akan berjumpa lagi pada pertemuan minggu depan ya. Kita akan tengok pada mad farqa. Selepas tu minggu yang akan datang pula lagi satu besok pula kita akan tengok pula pada mad lazim harfi pula. Di dalam huruf pula. Dan begitulah seterusnya sampai habis hukum mad kita akan tukar pada hukum nun dan kita ambil satu persatu hukum nun untuk dibahaskan dan seterusnya dengan hukum mim, hukum lam sakinah dan seterusnya lah apa yang kita dah bentangkan pada kitab tajwid hari itu ya insya-Allah. Wallahu alam mudah-mudahan. Baik, kita tangguh dulu pertemuan kita ya dengan doa insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته